Kita dengar tadi pandangan-pandangan disampaikan, dan tentunya dia menjurus kepada pilihan raya negeri. Pilihan raya negeri ini juga kita tahu dia diputuskan oleh parti-parti yang kuasa sekarang, UMNO Bersatu. Bukan nak menyelesaikan masalah rakyat, menyelesaikan kedudukan dia. Ini masalah kita. Sampai orang marah, orang politik malah dengar lah. Politik ni sama, gaduh, masalah rakyat tak selesai. Orang menyampah kerana ini. Apa isu dia? Isu adalah nak satu kerajaan yang boleh kontrol semua. Padahal kita tak kacau. Kita dah beritahu untuk rakyat, untuk bantu rakyat, kita akan sokong. Tapi nak rompak tak boleh lah. Tengok macam di Parlimen, kita memang sign persefahaman. Tapi untuk apa? Pertama kita minta 45 bilion ringgit tambahan untuk bantu kesihatan masalah COVID-19. 10 bilion ringgit tambahan, ini wajib, kita paksa dia. Nak kami sokong boleh, bagi 10 bilion ringgit kepada rakyat yang miskin. Itu yang dia bantu. Sudah, ini dia politik. Kalau saya nak, saya tumbangkan, nak aku sokong, bagi aku RM100,000 sebulan. Itu penjamun namanya. Sebab itu bila kita buat MOU persefahaman, kerajaan pun tak apa, dia angkat kedudukan Ketua Pembangkang Anwar ni sebagai taraf menteri, kata dia. Apa dapat? Sebulan RM50,000. Allowance to allowance. Ada allowance baju panas musim sejuk RM4,000. Anda bertergedarah duit rakyat macam tu ni. Itu dia. Semua menteri dapat ni. Termasuk yang pakai songkok, yang pakai tie, yang pakai jubah, sopa semua. Jangan duk kena temberang dengan ucap-ucapan. Kemudian ada 2 kereta. Satu kereta rasmi, Belfire. Satu kereta peribadi untuk kegunaan rasmi. Saya tak tahu apa makna dia. 2 kereta. Jadi saya bagi tahu ke Maef dalam tinggi lah. Saya terima kasih. Iktiraf Ketua Pembangkang tu dalam demokrasi harus ada. Tapi allowance RM50,000 saya tak sanggup ambil. Jadi saya tolak. Balik-balik rumah bagi tahu Raizah, menyesal juga. Banyak RM50,000 sebulan. Tapi kalau saya ambil, saya datang layang-layang sepanggah kempen, maruah nak cak di mana? Bercakap berdegar-degar, nak bela nasib rakyat, dah elang parlimen dah ada, bercakap lagi RM50,000. Anda ni bercakap bercuah, lawan tetap lawan, bercakap suar. Ini menjaga Piramli dulu kan? Satu untuk kamu, satu untuk aku. Yang berlaku ni RM100 untuk kamu, RM50,000 untuk aku. Ini jahanam negeri ini sebab itu. Jadi saya tolak. Kereta 2, saya kata tak apa, saya ada kereta. Kereta besar-besar saya boleh pinjam, kawan dengan ramai. Tak payah. Jadi 2 kereta pun saya tolak. Sebabnya saya tak fikir ini cara kita berjuang dalam politik ni. Orang tak percaya orang politik bercakap soal rakyat, tapi guna kuasa, balak dia ambil, kontrak dia ambil. Kalau dia punya bank, pengaruh bank, bagi pinjam kat syarikat judi Hong Kong RM2.8 bilion, genting, boleh. Orang nak pinjam, orang kampung nak pinjam RM10,000, jenuh kena tunggu. Ya, boleh undi jangan silap. Itu masalah kita kan. Baik. Jadi saya nak terangkan begini. Bila kita ada persefahaman, yang kita minta itu. Sebab itu kita boleh ada maruah. Sebab itu kita berani bersyarah dan menentang keras
Tinggikan suara. Dengar Mazli tadi, kita nak perang lah. Dia geram tu. Karena ketidakadilan. Tak boleh macam itu. Negara ini puluh-puluh tahun macam tu. Tak boleh. Mesti kita guna apa saja ruang. Melayu, Cina, India, mesti lain lah. Termasuk Iban, Kadazan di Sabah Sarawak. Kita kena bagi kesedaran. Kita ni manusia. Allah angkat darjat kita. Walaqad karramna bani Adam. Allah angkat darjat karamah. Dia kata keramat tu. Dalam Quran sebut karamah. Bani Adam, darjat, karamah, muliakan keturunan Nabi Adam ini. Itu disebut karamah insaniyah. Ya, orang Islam dengan keyakinan dia, dengan ibadat dia. Orang India dengan amalan agama dia. Orang Cina dengan Buddhis ke, Kristian ke, Taois ke. Kita hormat antara lain. Semayang cara kita, keyakinan cara kita, faham syurga neraka cara kita. Tapi tak boleh hina dia orang atau pandang rendah kepada mereka. Ini kekuatan Islam. Ini guna agama, guna bangsa. Kononnya untuk bangsa dan untuk agama, tapi yang nampak zahirnya yang kaya dia. Saya bawa baru ni Pandora Papers. Apa dia Pandora Papers? Ada Perdana Menteri dulu, ada Menteri Kewangan, simpan duit ratus-ratus juta ringgit kat luar. Bukan kita kata, keluar dalam siasatan di dunia. Kemudian kita bawa di parlimen, nak bahas, speaker tak bagi. Kita lawan lagi, suruh siasat. Akhirnya dia kata, ya akan siasat. Sampai hari ini tak dengar benda lagi. Apa nak jadi? Ini macam lagu SM Salim lah. Apa nak jadi? Jadi saya minta kawan-kawan faham. Kalau kita tak ada prinsip dalam keadilan, pemimpin-pemimpin akan terpukau dengan kekayaan, dengan pangkat. Sebab itu orang kadang masa berjuang tu berdega-dega. Reformasi lah, itulah ini. Bila orang bagi sikit jawatan, terbalik. Khianat. Ada pengalaman kita. Jangan nafi, itu kelemahan kita. Kita kena betulkan balik. Angkat orang-orang yang boleh pertahankan prinsip perjuangan ni untuk rakyat. Takkanlah macam Mazli kata, soal sampah Sarak pun nak tunggu 10 tahun nak selesai. Ini dia katakan tekad politik. Kena ada keberanian selesaikan masalah rakyat. Orang tak ada kerja, anak muda tak ada kerja ramai. Tadi saya sebut di pelancaran jentera pilihan raya Angkatan Muda. Minggu lalu saya pergi ke rumah kawan. Ada pengawal, security guard. Seperti biasa saya tak hanya jumpa hormat orang tuan rumah, hormat juga yang pengawal dia. Tanya apa khabar? Baik. Nama? Sekian. Dari mana? Kuala Kerai. Baik. Belajar sekolah mana? Saya jawab. Sebab dia pengawal, dia ada sekolah. Dia kata saya belajar di UiTM. Bidang apa? Dia kata bidang business studies ke perniagaan dulu. Lulus. Tapi yelah, dia kata saya keluarga miskin, nak tunggu kerja tak dapat, jadi kerjalah security guard. Tak apa, saya dapat rezeki yang halal. Saya sebagai seorang Melayu ke, seorang rakyat Malaysia tu, tentulah anak Melayu kalau dengar sekarang dalam perbincangan, wah Melayu dapat itu, Melayu dapat ini, Melayu, jadi pun tak betul. Sebab itu saya nasihat rakan-rakan kita yang bukan Melayu pun, jangan pakai sembrono hitam. Yang Melayu yang rompak ni macam Cina yang di atas dengan India di atas, dia kaya. Yang bawah ini tak dapat apa. Dapat RM100 sebelum pergi raya, dia cium betul jalan. Mana menyampah tu. Nanti datang ni besok, pergi dagang kampung bagi. Ambillah. Saya ingat di Gunung Aziz, dia mau beri kain, ambil. Beri piti, buang, ambil. Bagi berah, ambil. Bagi gula, ambil. Pak undi, pas. Macam tu lah. Pas, berapa pas dah sekarang ni. Itu pas Tok Gunung Aziz.
Mana parti? Pengah pilihan raya, wanita. Pengurusi pemilihan, jatuh kuasa pemilihan, Dr. Zaleha, wanita. Untuk pun dia kata wanita tak cukup nak apa lagi, cukup lah tu. Semua jawatan besar bagi kat dia. Ya. Kemudian angkatan muda. Kemana kalangan pimpinan kalangan muda selain daripada ketua AMK, seusaha organisasi, bendahari, ketua penerangan, itu semua di kalangan muda. Jadi maknanya parti boleh kuat begitu. Ada orang lama macam saya, tidak lama sangat saya, umur lama tapi rupa masih bergaya. Ya. Dari gabungan itu penting. Jadi kita nak pilih pun begitu. Kemudian kita nak tengok orang ini setia ke tidak. Masa kempen, ingat masa kempen setengah calon yang kianat menyampah tengok dulu. Orang tolong kita ini, dia dapat apa? Kadang-kadang susah payah datang. Kakak datang dari hitam tu, baru baik sakit, masih datang. Kerana apa? Kerana kasih kepada pimpinan, kasih kepada perjuangan. Mau selamatkan Melayu ni, selamatkan rakyat, semua kaum, rakyat dan negeri, terutama orang yang susah. Orang kaya bilion-bilion ini tak payah tunggu kerajaan bantu. Orang susah, tanggungjawab kerajaan dia bantu. Tapi kadang-kadang pemimpin dia lupa. Bila dia menang, dia rasa dia hebat, dia popular, dia pandai. Dia lupa bahawa dia diangkat itu kerana dukungan rakyat yang bawah, yang tak popular, yang tak pandai, yang tak ada harta. Tapi orang inilah yang akan menentukan. Sebab itu, walaupun dia tak pandai, tak ada harta, dia mesti ada kefahaman. Allah bagi kepada kita ruang, kita fikir dan kita nilai. Negeri yang kaya ini dan masa depan negara macam ni. Apakah kita perlu fikir hanya parti-parti seperti UMNO, Barisan Nasional dan Bersatu yang boleh menyelamatkan kita, ataupun kita cuba beri ruang kepada keadilan dan rakan-rakan kita dalam Pakatan Harapan seperti bila kita lihat di Selangor. Kerana kemudahan kepada rakyat itu jauh lebih baik daripada negeri-negeri lain. Dan daripada situ menang di Johor, insya-Allah kemudian satu lonjakan baru dalam pilihan raya akan datang. Bila-bila pun kita akan bertapak semula, kembalikan mandat yang dirampas kepada kita. Sebab itu saya minta pimpinan, ketua-ketua ranting dan pendukung-pendukung di Separgam, ranting-ranting di layang-layang itu bersabar, guna kebijaksanaan dan faham bahawa dalam perjuangan ini dia ada jemaah. Jemaah itu Parti Keadilan Rakyat. Dia ada pimpinan dan mesti ada kesediaan untuk memikirkan kepentingan perjuangan mengatasi kepentingan pribadi. Saya beritahu selalu, orang tanya, keluar penjara, bertanding di Port Dickson, menang. Saya ahli parlimen dia. Saya dah berjuang 20 tahun lebih. Tapi Mazli Menteri Pendidikan. Orang tanya, tak cemburu? Tak boleh. Kerana itu keadaan semasa, ada giliran masing-masing yang kita tonjolkan. Jadi kalau kita ambil sikap begitu, okey lah. Takkanlah saya dah berani masuk keluar penjara berjuang-juang untuk jadi ahli parlimen dia. Tambah pula masa itu Perdana Menteri langsung tak peduli. Tanya khabar apa tidak, jangan nak fikir galau. Tak boleh pakai kan. Tapi kita doa berkisah lah. Jangan salah faham. Ya, kita angkat, susah payah, bertanding dalam keadilan, menang langsung. Tapi saya kalau begitu saya kena jatuhkan. Tak ada, kerana kita kena ikut semangat jemaah itu. Mereka awal saya tidak setuju, tapi pimpinan merasakan nak buat macam mana Anwar dalam penjara. Hidup saya ni, nasib saya kak hospital seminggu,
Saya penjara 10 tahun. Tapi kita kena terima itu sebagai ujian daripada Allah SWT. Kita kena ingat itu. Ada hikmahnya. Ilmu kita tambah, kesedaran, tawaduk dia lebih, hafalan Quran lebih baik, banyak. Itu semua hikmah yang kita kena tengok. Zalim memang zalim. Naya. Saya ada Aziza, anak-anak, cucu. Belum kahwin, dah masuk kes baling. Lepas kahwin ada 6 anak, masuk lagi. Lepas tu dah cucu, masuk lagi. Haram jadah. Tetapi nak marah tak boleh. Kena sabar. Dan kita bagi kesedaran, kumpul semula kekuatan, bangkit semula kesedaran rakyat, dan buat perubahan ke arah kebaikan, supaya rakyat ini terbela. Takkanlah saya katakan dah 62 tahun merdeka macam ini, kita tak boleh. Ini harapan kita. Saya selalu sebut kata, kalau kadang-kadang kita dipikir aku susah dah berjuang lama lah, jangankan calon, ahli majlis pun tak dapat. Ahli majlis, ketua kampung pun tak dapat. Dia bebal. Tapi kena ingat ya. Siapa nak susah, kita kadang-kadang macam nak buat. Kalau kita boleh setiap kampung, kalau nak semua jadi, kita letak satu kampung 20 ketua kampung, selamat semua. Sebab itu bila sahabat Rasulullah SAW, ini Mazli lebih pandai lah, dia ustaz, tanya kepada Rasulullah, ni kita ada banyak ujian, makan tak cukup, susah, penat, orang hina, kena pukul, perang. Jadi tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayun nasu asyaddu bala, ni di kalangan manusia ni, siapa yang banyak terima bala dan kesusahan? Dengan kita, jawab Rasulullah, betul kita lah, kita dah susah sangat dah, tak tahu dah manakah manusia yang susah macam tu, kena pukul, kena bunuh, kena cerca, pindah randah. Apa jawab Rasulullah SAW? Soalannya, di kalangan manusia, ayun nasu asyaddu bala, siapa yang paling keras dapat ujian, bala? Jawab Rasulullah SAW, al-anbiya'u thummal amthalu fal amthal. Yang banyak dia bukan kamu semua, ialah para nabi. Kerana para nabi itu pembawa risalah, keimanan, akhlak, kemanusiaan. Maka yang paling banyak terima ujian dan bala adalah al-anbiya'u thummal amthal, dan orang yang ikut cara Nabi, fal amthal, dan selepas itu yang ikut cara orang-orang yang baik sebelum itu. Jadi kalau kita nak ikut perjuangan Rasulullah SAW, kita terima adalah sebanyak ujian kecil berbanding dengan apa yang mereka lalui. Siapa kata? Rasulullah kata. Jadi kalau kita tak mau langsung ujian, nak senang terus, tak mudah. Jadi kita, kerana apa? Kita nak lawan ni bank bagi pinjaman ke syarikat judi di Bangkok, kita tak dapat apa. Kita lawan siapa? Bank-bank besar. Pandora Papers, kita lawan siapa? Mantan Perdana Menteri, Presiden Parti, orang besar UMNO, orang besar. Berat lah. Jadi kemudian balak, baru ni banjir. Balak, kita kata balak telah merosakkan sekitaran, jalan-jalan jadi fasad di dunia, kerosakan di dunia. Maka berhentilah balak sejak kaji dulu, jangan ada lesen baru. Tak berani kita cakap pasal balak. Tapi kalau kita tak cakap, siapa yang nak bela nasib orang bawah ni? Balak besar-besar, rempuh sampai ke rumah orang. Pejuang-pejuang Melayu, pejuang Islam ni kelu membisu. Ini macam orang yang bercinta, mata bertentang mata, lidah kelu tidak berkata. Yang ni kerana minat kepada harta. Jadi kita tak boleh macam tu.
nyata, balak lempuh masa banjir masuk ke rumah dia, rosak kawasan dia, tak berani kita suarakan. Perjudian 2.8 bilion ringgit, tak ada. Mana ada parti Melayu, mana ada parti Islam, hilang di sebalik jubah. Ini sebab kita kena bangkit. Kalau kita fikir kerangka besar ni, siapa calon, siapa ahli majlis, siapa ketua kampung, bolehkah itu mengatasi kerangka besar perjuangan kita? Boleh tak? Ya. Kita jawab, sama juga. Jadi mudah-mudahan kita tumpu perhatian. Saya terakhir cakap ni pasal Faizul pergi nanah dia nanah semanis ni, saya semangat tu. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih. Jangan lupa kena kerja daripada sekarang. Hebat bagaimanapun dasar kita, manifesto kita, calon kita, dasar perjuangan kita, cita-cita kita, tanpa jentera yang baik dan keikhlasan, ikhlas al-amal lillah ta'ala, dengan ikhlas bekerja. Kalangan Melayu, Cina, India, kalau betul-betul kita tak bekerja, tak ada jaminan kemenangan. Kalau tengok perkiraannya, layang-layang ni harus dalam tangan, insya-Allah. Jadi terserah kepada saudara, kerjalah dengan baik. Kalau tidak, susahlah kita tanggung. Tapi saya yakin, tengok semangat rakan-rakan hari ini dengan tekunnya, haram betul-betul apa nak sampaikan tu. Mudah-mudahan insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.